untuk mengetahui dan memperolehi pendapat tentang kedudukan kelangsungan hidup rakyat serta kestabilan politik sebelum membuat keputusan penting. Sejak daripada hari Selasa 4 hari bulan Oktober 2022, media-media utama telah membuat laporan mengesahkan bahawa Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob akan menghadap ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong pada hari ini, Khamis 6 hari bulan Oktober, bagi tujuan memohon perkenan baginda tuanku untuk membubarkan Parlimen. Seperti yang telah diperjelaskan, kuasa mutlak membuat keputusan berkaitan permohonan pembubaran Parlimen adalah di tangan ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong. Ini dinyatakan secara jelas tertulis di bawah peruntukan Perlembagaan Persekutuan Perkara 40 Fasal 2B, di mana ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong boleh enggan memberikan perkenan tersebut. Dalam hal ini, keduanya, saya percaya berpandukan kepada tindakan-tindakan terdahulu yang diambil secara konsisten oleh baginda tuanku, di mana keputusan-keputusan penting tidak semestinya diberi pada hari yang sama. Saya percaya ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong akan menangguhkan keputusan permintaan perkenan oleh Perdana Menteri ini ke satu tarikh sesuai untuk membolehkan baginda tuanku berunding dan mengambil pendapat ke bawah duli-duli sultan-sultan dan raja-raja berkaitan perkara ini. Ini juga dibenarkan di bawah Perlembagaan Persekutuan dan seperti yang pernah dilakukan oleh baginda tuanku sebelum ini. Pada 26 Februari 2020, apabila Perdana Menteri ke-7 meletak jawatan, baginda tuanku telah memanggil satu mesyuarat khas untuk mengambil pendapat ke bawah duli-duli sultan-sultan dan raja-raja sebelum pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin pada ketika itu, pada 28 hari bulan Februari 2020. Begitu juga apabila Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin membuat permohonan untuk pengisytiharan darurat kesihatan pada 21 Oktober 2020 yang sama, baginda tuanku telah menangguhkan keputusan untuk diberi peluang berunding dengan ke bawah duli sultan-sultan dan raja-raja, dan keputusan menolak permohonan darurat itu dibuat pada 23 hari bulan Oktober 2020. Yang ketiganya, apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan kerana kehilangan majoriti pada 18 hari bulan Ogos 2021, sekali lagi baginda tuanku telah meminta pendapat dan berunding dengan baginda tuanku sultan-sultan dan raja-raja sebelum pelantikan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri ke-8. Justru saya tidak terkejut sekiranya ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong menangguhkan keputusan untuk rundingan dengan ke bawah duli raja-raja dan sultan-sultan. Ketiganya, perkara ini juga adalah amat penting kerana isu perlantikan Ismail Sabri telah pun diletakkan dengan beberapa syarat atau keadaan. Antaranya untuk menentukan kelangsungan hidup rakyat dapat diperbaiki pada masa itu selepas COVID-19 dan juga untuk menstabilkan keadaan politik. Ianya menjadi hak mutlak ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja sultan-sultan untuk mengetahui dan memperolehi pendapat tentang kedudukan
kelangsungan hidup rakyat serta kestabilan politik sebelum membuat keputusan penting berkaitan permohonan pembubaran Parlimen. Keempatnya, kesemua baginda tuanku, sultan-sultan dan raja-raja semestinya lah mahu mengambil kira kedudukan dan keadaan cuaca musim tengkujuh yang mungkin membelengui kehidupan rakyat dan mungkin besar kemungkinan mengganggu proses pilihan raya jika diadakan selepas pembubaran Parlimen. Semua perkara ini akan diambil kira dan wajar diambil kira seperti mana yang perlu di bawah Perlembagaan Persekutuan sebelum baginda tuanku membuat keputusan. Bagi saya, tidak semestinya kita memperolehi keputusan permohonan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob secepat pada hari ini. Akhir sekali, tanpa mendahului keputusan ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong berhubung dengan permohonan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob berkenaan, saya juga tidak akan terkejut sekiranya permohonan pembubaran ditolak seperti mana yang dibenarkan di bawah peruntukan perkara 40 Fasal 2B yang dirujuk tadi. Dan saya juga tidak akan terkejut sekiranya dalam pandangan bijaksana ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja berpendapat bahawa politik perlu dilumpuhkan melalui darurat politik supaya kesejahteraan rakyat dan kebaikan negara dapat dipelihara dalam tempoh baki 9 bulan penggal ke-14 Parlimen ini.